Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Uti Aisyah Rozali. Hari ini saya boleh je share video ni kepada rakan-rakan anda ya. Okay, so hari ni saya nak kongsikan sikit tentang visual perception, persepsi visual. Bagi yang ada join Biggest Science School pada beberapa bulan yang lalu, saya ada kongsikan tentang blok perkembangan pembelajaran. Blok perkembangan pembelajaran ini adalah blok yang saya ambil daripada Building Blocks of Learning and Occupational Therapy Approach. Okay, so visual perception, semalam saya ada kongsikan dekat Facebook saya yang visual perception adalah satu komponen perkembangan yang memang diberikan penekanan oleh para occupational therapist. Okay, kami akan mengadakan bingkai Senslate. Senslate tu sensory based literasi workshop. Maksudnya kita akan fokus kepada literasi, kemahiran membaca dan menulis. Okay, dan memang saya akan banyak cerita tentang visual perception. Sebab apa? Sebab visual perception adalah sangat-sangat penting. Okay, even ada research yang mengatakan visual attention, visual, persepsi visual adalah lebih penting daripada auditory semasa kanak-kanak belajar membaca. Okay, alright. Ni dismiss lah, melainkan kalau anak tu ada masalah buta dan sebagainya, tu dia kena guna cara yang lain. Okay, so naturally kanak-kanak akan gunakan visualnya dan juga auditory untuk belajar membaca dan menulis. Okay, so kita fokus kepada visual perception. Okay, sebab visual perception ni memang kita boleh kata antara kepakaran dan fokus oleh occupational therapist dalam memberikan latihan membaca dan menulis kepada kanak-kanak. Okay, visual discrimination. Okay, visual perception ni besar. Dia ada banyak sangat komponen dalam visual perception. Basically dia akan ada dua. Visual receptive function, iaitu macam mana mata kita menerima input dan masuk ke dalam otak. Dan kita ada visual cognitive function. Visual cognitive ni maksudnya macam mana brain kita proses maklumat-maklumat yang sampai tu, dan brain kita analyse bentuk, warna, jarak. So dia ada banyak. Dia ada form constancy, dia ada figure ground discrimination. Kalau dalam blok perkembangan pembelajaran tu ada 6 komponen dalam visual perception. Okay, so kita akan cerita juga 6 komponen ni secara detail dalam bingkai Senslate nanti. Okay, tapi hari ni saya nak kongsikan pada anda tentang 3 perkara ataupun 3 areas yang kita tengok bila seseorang manusia nak melakukan visual discrimination. Visual discrimination ini adalah skill yang sangat penting. Discrimination maksudnya dia boleh membezakan, discriminate. Dia boleh specific features of object, bahagian-bahagian spesifik pada satu-satu objek ataupun bentuk seseorang manusia itu boleh bezakan. Contoh popular adalah macam mana anak-anak nak bezakan bentuk huruf B dan bentuk huruf D. Okay, B dan D. Okay, so biasa ramai anak-anak yang especially berada di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kan, masih lagi ada confusion, kekeliruan tentang bentuk huruf. Okay, kenapa huruf kanak-kanak senang confuse? Sebab huruf ada 26 huruf yang berbeza yang menggunakan garisan dan bulatan. Okay, so kalau kanak-kanak ada masalah dengan visual discrimination, maka kanak-kanak akan sukar untuk mengenal pasti huruf. Apatah lagi kalau dia visually secara pandangan mata, anak tu tidak boleh membezakan bentuk dengan bentuk. Apatah lagi kalau kanak-kanak tu nak label huruf tu. Label, saya suka guna kaedah phonics. Label secara bunyi huruf A, B, C, D, E kan. Okay, so bila kanak-kanak nak label bunyi huruf, kanak-kanak mesti kena mula-mula sekali dia kena boleh bezakan bentuk huruf. Ramai anak-anak yang ada masalah untuk membunyikan huruf atau melabel bunyi huruf, bila kita perhatikan ataupun bila kita buat assessment dan penilaian pada kanak-kanak ni, secara visual pun dia tak dapat identify bentuk tu lagi. So kanak-kanak kalau dia tak boleh bezakan shape tu secara visualnya, dia tak dapat identify ini bentuk apa, macam mana dia nak label dengan baik. Maka sebab itulah anak ni, you ajar dia membaca secara auditory, kanak-kanak ni masih lagi susah sangat nak dapat bacaan tersebut. Sebab tu salah satu daripada cara yang terbaik untuk kita latih anak-anak belajar membaca adalah secara multisensory. Kenapa multisensory? Multisensory sebab anak-anak lain cara dia
dia punya channel of learning. Ada anak dia cekap untuk tangkap auditory. So nak label satu bentuk dengan satu bentuk tu sangat cekap untuk dia. Okay, ada anak-anak yang dia punya visual sangat tinggi tapi auditory dia rendah. Okay, ada anak-anak yang auditory dia tinggi, visual rendah. So bila anda gunakan konsep multisensory, maksudnya bila buat aktiviti tu menggunakan pelbagai channel of learning, sama ada kinestetik ataupun secara visual ataupun secara auditory, secara pergerakan dan sebagainya kan, maka anda akan meraihkan keperluan pembelajaran anak tersebut. Sebab kita tak pasti mana satu channel yang anak tu akan terima pembelajaran kita pada hari tersebut. Okay, kalau anak yang sebab penerimaan melalui channel tu pun akan bergantung kepada mood anak tersebut. Kalau anak yang tengah sangat hyperaktif atau yang tengah sangat excited, dia akan lebih banyak pergerakan. Dan pada ketika itu, jika anda berikan aktiviti berbentuk pergerakan pada dia, dia akan susah nak bagi attention sebab fokus dia adalah pada pergerakan dia sahaja. Okay, so kita kena tengok juga cara penerimaan anak-anak tu. Sebab tu multisensory adalah yang terbaik, sebab ianya akan bantu anak-anak untuk terima daripada pelbagai channel of learning. Okay, so saya cerita sikit pasal area 3. Tadi saya nak cakap pasal 3 area of visual discrimination kan. Saya ada nota saya kat sini sikit, saya takut saya terlupa pula dia punya point tu. Okay, yang pertama, visual discrimination. Area yang pertama ianya adalah keupayaan seseorang kanak-kanak untuk mengenal pasti dan membezakan specific distinct features. Specific distinct features ni maksudnya macam bentuk O dengan bentuk Q. Spesifik kan, bentuk dia bulat tapi dia ada satu distinct feature. So ability ini adalah ability visual discrimination. Okay, so area yang kedua dalam visual discrimination adalah keupayaan kanak-kanak untuk mengenal pasti objek yang sama. Contohnya botol susu dia ada dekat depan, botol susu tu akan nampak besar sikit. Bila botol susu tu jauh kan nampak kecil sikit, tapi dia masih lagi boleh identify yang itu adalah dia punya botol susu. Okay, so kalau bahasa Inggeris dia adalah ability to observe invariant relationships in event that occur repeatedly over time. Okay, so ini adalah discrimination visual. Okay, ini ada kaitan dengan visual spatial dan sebagainya. Alright, so visual discrimination kanak-kanak yang kedua adalah dia mesti boleh bezakan bentuk tu, dia mesti boleh identify bentuk tu walaupun jauh ke dekat ke, walaupun mata dia nampak objek tu jadi kecil, tapi dia tetap tahu objek itu adalah objek yang sama. That is as well visual discrimination. Okay, dia boleh discriminate apa yang dia nak cari based on environment dia, figure ground discrimination. Okay, so yang ketiga adalah keupayaan kanak-kanak untuk identify daripada konsep yang lebih global. Konsep yang lebih global ni contohnya map. Dia boleh buat perkaitan antara apa yang dilukis atas map dengan apa yang berlaku sebenar. Itu adalah visual discrimination punya area juga. Okay, dan ianya adalah sangat-sangat penting sebab ianya melatih anak kita untuk keluarkan input dan memory visual yang dia dah sedia ada. Contoh, kita lukis peta rumah kita. Okay, kita lukis peta rumah. Okay, kat mana kita nak letak peti ais kita kat mana, katil kat mana, tong sampah kat mana. So anak kita boleh lukis balik dan dia boleh imagine. Itu visual imagery. Visual imagery adalah sangat-sangat penting untuk kanak-kanak develop kemahiran visual perception yang sangat baik. Okay, so dia ada banyak sangat komponen. Dan memang bila kita ada anak yang sudah mula mahu dilatih untuk membaca dan menulis, kita tidak boleh abaikan kemahiran visual perception mereka. Okay, anda latih anak guna lagu, anda latih anak guna bunyi, tapi kalau anak tidak ada kemahiran visual perception yang baik, maka anak tadi akan ada kesukaran untuk really identify perkataan tersebut. Okay, untuk betul-betul identify macam mana cara nak eja, jarak antara satu huruf dengan satu huruf,
jarak antara satu perkataan dengan satu perkataan. Semalam pun dalam teknik kelas saya ada bincangkan pasal visual perception dengan rakan-rakan di dalam teknik kelas tersebut. Okay, so memang visual perception ini adalah sangat-sangat penting, dan insyaAllah saya akan cuba kongsikan lagi tentang visual perception ni pada anda. Mungkin nanti saya akan kongsikan apa aktiviti-aktiviti anda boleh lakukan. Aktiviti-aktiviti visual perception, masa anak lompat dekat dalam trampolin sambil tengok dekat satu gambar di dinding, itu untuk latih anak punya fixation, eye fixation. Dia boleh fix tak pada satu point sambil dia sedang bergerak. Itu adalah penting untuk kita latih koordinasi mata anak kita, okay? Dan dia punya visual attention. Okay, masa anak lompat teng-teng sambil dia kena cari suku kata dekat dalam teng-teng, itu akan latih anak untuk ada visual fixation, untuk analyse, untuk ada visual memory, berkoordinasi dengan dia punya pergerakan tubuh badan. Okay, so movement adalah sangat penting. Even ada kata-kata movement heals, pergerakan itu merawat. Okay, so bila kita buat aktiviti dengan anak, kita cuba berikan aktiviti yang berkonsepkan multisensory dan identify betul-betul adakah anak kita susah membaca, susah menulis hanya kerana motor halusnya, atau hanya kerana dia tidak reti untuk menggabung bunyi menggunakan pendengarannya, atau anak tersebut sebenarnya ada masalah dengan visual motor perception dia. Okay, so nanti saya akan kongsikan lagi tentang visual perception. Saya rasa insyaAllah ramai yang boleh dapatkan manfaat daripada visual perception ni lah bila anda buat bersama dengan anak-anak. Okay, so terima kasih bagi yang menonton. Saya harap anda dapat sedikit ilmu daripada perkongsian saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.